Hello semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini slide kedua Farah. Dalam slide kali ini, Farah nak share punca masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. Okey, dalam isi kandungan slide Farah kali ini, Farah nak share punca masalah ekonomi, konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, dan masalah asas ekonomi. Okey, punca masalah ekonomi. Okey, sebagaimana yang kita tahu, masalah ekonomi berlaku akibat ketidakseimbangan antara kehendak manusia dan masyarakat yang tidak terbatas berbanding sumber ekonomi yang terhad. Okey, sebagaimana yang Farah share dengan slide Farah yang previously, definisi ilmu ekonomi iaitu bidang yang mengkaji bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan untuk mengagikan sumber ekonomi yang terhad. Okey, daripada situ kita dapat kenal pasti the first thing, masalah apabila manusia dan masyarakat tidak dapat memenuhi fully permintaan akibat sumber ekonomi yang terhad. Sumber terhad kerana sumber yang sedia ada tidak mencukupi untuk menghasilkan semua barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh masyarakat, dan kehendak manusia yang tidak terbatas. Sebab once manusia dah dapat satu barang, dia akan mau lagi satu barang yang lain, okey? Malah dia orang akan menginginkan barang yang lebih berkualiti. Okey, lepas kita dah tahu masalah asas dia, so kita akan tengok konsep. Okey, dalam konsep ni Farah nak share dia konsep kekurangan, konsep pilihan dan konsep kos lepas. Okey, dalam kekurangan bermaksud kita tidak dapat memiliki semua barang dan perkhidmatan kerana melebihi sumber ekonomi yang sedia ada pada satu masa. Okey, contoh dia, kalau sebagai individu kita tidak dapat memiliki atau memenuhi kehendak kita kerana kekurangan pendapatan. Kalau sebagai firma pula, dia tidak dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan kerana kekurangan sumber, kekurangan kelebihan teknologi dan kekurangan kemahiran. Dan sebagai contoh, kalau kerajaan mempunyai kurang pembiayaan untuk menghasilkan semua projek secara serentak lah. Okey, itu kekurangan. Next, pilihan. Pilihan pula bermaksud individu atau masyarakat perlu membuat pilihan untuk mengagikan sumber yang terhad dengan pelbagai kegunaan. Contoh dia, kalau pilihan bagi individu, dia nak beli rumah ke, dia nak beli kereta ke, dia tidak dapat dua-dua ya, dia kena pilih salah satu. Kalau firma pula, dengan contoh saiz ladang yang dia ada, satu saiz tu dia mahu menanam lada ke atau menanam kelapa sawit. Kalau sebagai kerajaan, contoh dia mahu buat projek pembangunan atau membeli kelengkapan tentera. Okey, antara dua tu kerajaan kena pilih lah kerana dia melibatkan jumlah kos yang sama. Okey, konsep kos lepas pula, jumlah barang ekonomi kedua yang terbaik perlu dilepaskan apabila pilihan dibuat untuk memperoleh sejumlah barang yang terbaik. Okey, Farah nak bagi contoh. Okey, kalau bagi kos lepas, contoh kepada individu, dia terpaksa dia memilih yang terbaik itu membeli rumah, tetapi kos lepas dia tidak ada kereta. Kalau firma pula, dia menanam sawit tapi tidak dapat menanam lada. Kalau kerajaan, dia membeli kelengkapan tentera tetapi tidak dapat
membuat projek pembangunan. Okey, selesai membincangkan tentang konsep, Farah nak share tentang masalah asas ekonomi, iaitu apa dan berapa barang yang hendak dikeluarkan, bagaimana barang dikeluarkan, dan untuk siapa barang dikeluarkan. So, dalam masalah asas ekonomi, ini 3 pertanyaan yang terpenting lah. Dia sama juga dengan konsep kita lah. So, kita bincang dulu apa dan berapa barang yang hendak dikeluarkan, iaitu berkaitan dengan cara pengagihan sumber untuk mengeluarkan barang untuk masyarakat. So, dalam apa dan berapa ini, kita perlu bincangkan hasilkan barang apa yang penting dahulu, iaitu apa yang perlu dahulu dan apa kemudian. Kerana dengan sumber yang terhad, kita perlu menghasilkan barang dan perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat dahulu. Setelah menentukan barang apa, kita dapat menentukan jumlah pengeluaran mengikut sumber yang terhad, dan kita dapat menentukan corak peruntukan untuk satu barang dengan sumber yang terhad. Bagaimana barang dikeluarkan? Hal ini berkaitan dengan pilihan kaedah pengeluaran yang cekap untuk menghasilkan barang, iaitu kaedah pengeluaran yang cekap, kenal pasti gabungan sumber yang harus digunakan, dan insentif kaedah pengeluaran mana yang bawa kecekapan yang tinggi. Sebagai contoh, firma, usahawan, dia perlu mengambil kira dengan kos, iaitu kos membeli modal, iaitu mesin untuk memproduce barang dan perkhidmatan, dan mengkomparekan dengan gaji atau upah seorang buruh, dan mengikut juga dan perlu mempertimbangkan kemahiran buruh tersebut. Okey, seterusnya untuk siapa barang dikeluarkan, ini berkaitan dengan masalah bagaimana hendak mengagihkan. So, mengagihkan biasanya melalui pendapatan. Kaedah pengeluaran barang akan menentukan jenis faktor yang digunakan dalam proses pengeluaran, dan pendapatan tinggi mampu membeli banyak barang berbanding pendapatan rendah. Disebabkan sumber pendapatan yang tinggi, seseorang individu dapat membeli barang melebihi keperluan, iaitu dia boleh membeli barang untuk memenuhi kehendak, berbanding dengan seseorang individu yang berpendapatan rendah, dia dapat memenuhi keperluan asas sahaja. So, dalam firma atau usahawan, mereka perlu mempertimbangkan barang yang diorang hasilkan dan perlu ada target barang dan perkhidmatan mereka itu untuk siapa. Adakah ianya barang keperluan ataupun barang kehendak. So, 3 pertanyaan ini sangatlah penting, dan inilah yang akan menjadi asas untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan memikirkan apa dan berapa, bagaimana barang dikeluarkan, dan untuk siapa barang dikeluarkan. Okey, itu sahaja Farah nak share dalam slide kali ini. Farah harap korang boleh faham. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.